Assalamualaikum. Setiap kali berkunjung ke restoran makanan Korea, pasti kita tak terlepas dari memesan menu bernama japchae ni kan? Dari segi rupa lebih kurang macam suhun goreng, tapi ianya berbeza ya, bahan-bahan dan cara penyediaannya. Japchae ni sejenis masakan yang menggunakan gelas noodle khas dari Korea yang diperbuat dari tepung keledek sebagai bahan utamanya. Kalau tak ada, boleh je gantikan dengan suhun. Menu yang satu ni sangat menarik dengan kombinasi pelbagai jenis irisan sayur yang berwarna-warni dan tersangatlah sedap. Aroma bau minyak bijannya tu wangi semerbak. Jika anda seorang peminat makanan Korea, wajib cuba menu yang satu ni. Sekali dah rasa, confirm jatuh hati. Jom ke dapur, Umi nak tunjukkan bahan-bahan perapan dagingnya dahulu. Umi gunakan daging batang pinang yang isinya lembut dan mudah empuk. Iris halus-halus memanjang gitu. Daging ni beratnya dalam anggaran 500 gram. Disebabkan nak buat japchae ni dalam kuantiti yang banyak, jadi Umi gandakan dagingnya bagi lebih sedikit. Untuk perapan, masukkan 1 sudu besar kicap cair, 1 sudu besar gula perang, 1 sudu besar minyak bijan. Umi guna minyak bijan jenama Nona ni je. Sos tiram Nona dalam 1 sudu kecil. Seterusnya 2 ulas bawang putih, bebak atau Umi ketuk je guna parang gitu. Atau boleh juga guna batu lesung. Kemudian cincang halus-halus dan masukkan dalam perapan daging tadi. Tambah 1 sudu kecil lada hitam yang dah ditumbuk kasar. Sebatikan bahan-bahan tersebut bersama daging. Kemudian Umi perap dalam lebih kurang 1 jam. Lagi lama diperap daging ni, lagi bertambah sedap. Sementara tunggu daging tu siap diperap, rendam 1 ikat bayam. Umi ambil bahagian daunnya sahaja. Batang tu tak digunakan. Rendam bagi sayurnya segar semula. Toskan air, kemudian rebus dalam air panas. Bila dah berendam dalam air panas ni, sekejap je ya, nampak warna bayam tu bertukar hijau berkilat dan nampak layu sedikit gitu. Terus tapis dan masukkan dalam air batu atau air sejuk dari peti ais. Tujuannya nak bagi mematikan proses sayur tu masak. Dalam 2 ke 3 minit rendam dalam ais, kemudian toskan, gumpalkan dan perah sayur tu bagi lebihan air tadi keluar. Dah gumpal-gumpal macam tu, buat bulat gitu. Kemudian hiris besar-besar. Dah siap, susun memanjang di dalam piring atau bekas yang besar. Senang nanti kita nak susun bahan-bahan yang lain pula di sebelahnya. Cendawan shiitake ni rendamkan sekejap dalam air biasa bagi kurangkan sedikit baunya yang kuat tu. Dah siap rendam dalam 5 ke 10 minit. Toskan bagi kering. Okey, yang ini pula namanya cendawan hitam. Cendawan ni memang kena rendam dalam air bagi kembang macam ni. Okey, yang ini bentuk asal cendawan hitam ni ya. Asalnya nampak kering dan keras gini. Okey, boleh dapatkan black fungus ni di pasar raya besar. Seterusnya boleh gunakan Korean glass noodle. Kalau tak ada, boleh je gantikan dengan suhun. Kedua-dua bahan ni dibuat daripada bahan yang berbeza, tapi rasanya lebih kurang je. Umi beli di pasar raya Lotus, ada dijual. Pecahkan 2 biji telur. Umi masukkan sedikit je susu segar full cream bagi lemakkan lagi rasa telur dadar kita. Gaul sebati bagi telur tu bersatu dengan fresh milk. Fresh milk ni optional je, kalau tak nak letak pun tak apa. Tambahkan 1/4 sudu kecil garam bagi perasa pada telur. Kemudian panaskan pan yang lepek. Sapukan sedikit je minyak. Oleskan minyak tu guna berus atau tisu macam yang Umi buat tu. Sebab kita tak nak minyak berlebihan waktu nak masak telur ni nanti. Tuang adunan telur perlahan-lahan. Kemudian lenggangkan pan tu bagi telurnya sekata di keseluruhan permukaan pan. Api waktu ni biar paling perlahan dan biarkan belah atas tu nampak kering sedikit. Kalau nak tahu belah bawah tu dah masak betul atau tidak, goyang-goyangkan sikit pan macam tu. Nampak telur tu dah bergerak-gerak gitu kan. Perlahan-lahan terbalikkan bagi sebelah lagi telur tu masak.
Siap dah telur dadah, angkat letak di piring yang lepeh, sejukkan dahulu sebelum dihiris. Sementara tu boleh hiris bawang Holland dalam setengah biji, hiris halus-halus. Lagi sedap dan manis jika guna bawang yang satu ni berbanding bawang merah besar tu. Susunkan di piring dahulu, kemudian hiris lobak merah, hiris memanjang gitu. Kalau nak tekstur lobaknya lagi halus, boleh gunakan sagat ya. Lobak merah ni Umi gunakan dalam setengah biji sahaja. Seterusnya, kapsikum merah, buang biji-biji lada di bahagian dalamnya tu, bersihkan, kemudian hiris halus-halus memanjang. Dalam membuat Korean glass noodle ni, hampir kesemua bahan-bahan sayurnya dan daging haruslah dihiris halus dan memanjang macam ni. Barulah nampak cantik dan unik hasilnya nanti lepas semuanya dicampur. Telur dadah yang dah goreng tadi tu dah sejuk. Belah kepada dua bahagian macam yang Umi buat tu. Kemudian barulah dihiris halus-halus memanjang gitu. Dah siap hiris halus, susun di sebelah sayur bayam tadi. Perkemaskan bagi selari dan rapatkan sedikit supaya senang nanti kita nak letak bahan-bahan yang lainnya pula. Kemudian hiris halus cendawan hitam yang kita dah kembangkan tu. Hiris halus-halus memanjang sedikit. Siap dah bahan-bahan sayur, ketepikan dahulu. Bijan putih ni panggangkan sekejap hingga keperangan dan naik aroma bau bijannya. Kuantiti bijan putih ni agak-agak je. Kalau suka banyak boleh lebihkan. Dah siap panggang, ketepikan dalam satu mangkuk kecil dahulu. Okey, jom kita mula tumis bahan-bahan sayur tadi. Masukkan sedikit sahaja dalam 1 sudu besar minyak masak. Tumiskan sekejap je bawang Holland ni bagi nampak layu sedikit. Tabur secubit garam bagi perasa. Gaul sebatikan. Bawang dah mula nampak layu sedikit tu, angkat dan susunkan di sebelah hirisan telur tadi. Tambahkan dalam 1 sudu besar lagi minyak masak. Tumiskan pula sekejap lobak merah, tambah sedikit garam. Umi guna separuh batang je ni. Goreng bagi layu sedikit dalam 2 ke 3 minit. Terus tutup api, alihkan dalam bekas kaca. Kemudian gorengkan pula kapsikum merah ni. Tabur secubit garam, bagi masak sekejap dalam 2 ke 3 minit. Terus alihkan di sebelah lobak merah. Kemudian oles dengan sedikit je minyak, gunakan tisu macam tu. Masukkan cendawan shiitake dan cendawan hitam. Bila goreng cendawan yang satu ni, tak perlu letak minyak macam yang kita tumis bahan lain tu. Sebab dikuatiri cendawan ni akan menyerap minyak. Begitu juga dengan garam, tak perlu letak. Masak lebih kurang sekejap je bagi naik bau cendawannya tu. Kemudian angkat, alihkan dalam bekas kaca tadi. Nampak meriah, berwarna-warni, cantik tersusun je kan bahan-bahannya. Okey, jom kita masak pula daging yang kita dah perap selama sejam tadi. Pada peringkat awal ni dagingnya memang akan mengeluarkan air. Tak apa, teruskan je masak bagi air tu kering sedikit. Lebih kurang macam ni kira okey dah. Tutup api dan alihkan dalam bekas. Ketepikan dahulu bahan-bahan yang kita dah goreng sekejap ni. Panaskan air dalam periuk. Bila dah naik wap macam tu, bolehlah masukkan gelas noodle atau suhun kita. Disebabkan Umi buat untuk kuantiti yang banyak, dalam 10 orang makan, jadi Umi lebihkan sedikit gelas noodle ni dalam 4 sanggul. Rebus hingga gelas noodle tu lembut. Okey, nak tahu dah lembut atau belum, cuba ambil selai. Kalau mudah nak diputuskan tu, maknanya minyak dah masak. Jangan rebus terlalu lama, nanti kembang sangat. Dah siap rebus, toskan airnya. Bilas gelas noodle ni di bawah air paip yang mengalir supaya minyak tak melekat antara satu sama lain. Untuk bahan rencah, 1/3 cawan kicap cair, 1/3 cawan gula perang,
2 atau ke 3 sudu besar minyak bijan, 4 atau ke 5 sudu besar kicap pekat yang berkaramel, 1 sudu kecil lada hitam yang ditumbuk kasar. Campurkan bijan yang kita dah panggang awal-awal tadi tu. Gaulkan bagi bahan-bahan sos ni sebati sepenuhnya. Masukkan gelas noodle yang kita dah toastkan tu dalam bekas yang besar atau mangkuk kaca gini. Kemudian terus tuangkan sos rencah tu ke dalam gelas noodle tersebut. Gaulkan sos rencah tu bagi sebati bersama. Umi gaul guna tangan je, tapi pastikan pakai hand glove ya. Gaulkan guna tangan ni lagi mudah dan cepat je sebati. Kalau rasa warna minyak tu agak pucat, bolehlah add on lagi kicap pekat berkaramel tu. Waktu ni bolehlah kita sesuaikan rasa. Andai tak cukup rasa masin ke apa, boleh tambah kicap cair. Kalau suka bau aroma minyak bijan yang lebih kuat, boleh je add on sikit lagi. Apa-apa pun ikutlah cita rasa anda. Part seasoning ni penting ya, kena secukup rasa barulah sedap dan ngam rasa japchae kita. Dah siap sebatikan, terus masukkan gelas noodle tersebut dalam bekas yang berisi sayur-sayuran tu dan daging. Gaulkan guna tangan, pastikan pakai hand glove tu ya, bagi jaga kebersihan dan minyak tak mudah basi. Gaul bagi bahan-bahan sayur, telur, daging semua tu betul-betul sebati bersama gelas noodle ni. Macam ni kuantiti gelas noodle-nya nampak banyak gitu kan. Sepatutnya gunakan besin yang agak besar sikit lah, supaya mudah nanti kita nak gaulkan bahan-bahannya. Dah siap sebatikan, maka siaplah japchae atau ada yang panggil Korean glass noodle. Nak buatnya tak adalah serumit mana, cuma bahan-bahannya je agak banyak. Tapi percayalah, sekali dah rasa, confirm anda akan repeat lagi menu diet ni. Rasanya tersangat-sangatlah sedap dengan aroma bau bijannya tu. Memang memikat selera. Sekian sahaja tutorial untuk kali ni. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, sharekan video ni jika anda suka dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Assalamualaikum. Bye.